A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak bicarakan keperluan pengurusi acara, kepada tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan yang terkuasa, para penggerak aktiviti masjid, dan semualah saudara VIP yang disebutkan oleh tuan pengurusi masjid di terapik. Semualah panjang betul. Semualah pemimpin-pemimpin, kan, pegawai syarak, semua yang ada hari ini, terima kasih banyak. Sebab kata orang berjalan-jalan di atas titi, kan, di ujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Dan begitu juga, kan, dah orang memberi, kan, kita penuhlah jawab, kan. Dan dia berpantun, takkan kita tahu tu pula orang mana, kan. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk robek, dahan berdaun, nak jadi insan bertuah, duduk beradab, pakar, bersantun. Mentari tengah malam membawa malam, kan, jalan sendiri menyusul pagar. Assalamualaikum dan selamat malam. Mudah-mudahan malam ni jalan lancar. Tobing tinggi di atas gunung, merapi hati bila mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Eloklah kita mulakan saja acara, kan. Tak ramai lalu, kan. Tadi yang perempuan terberanjat, nampak saya bagus dengan situ, kan. Menyosah tak jam ni gambar tu. Saya dengar dia macam-macam buka kat belakang tu, kan. Kata-kata je. Jadi malam ni tentang mengimarahkan masjid, kan? Mengimarahkan masjid. Alhamdulillah masjid pun dah banyak perubahan daripada zaman saya belajar sampai sekarang. Dah nampak banyak perubahan, kan. Masjid ni kukuh lah, kan, sebab tiang kan banyak. Tiang kan banyak, kan. Jadi orang ni ramai macam ni Alhamdulillah, kan. Alhamdulillah. Saya sebenarnya malam tadi ke mana ni? Malam tadi Melaka, Masjid Tanah, Sungai Udang. Pagi tadi di Johor. Pagi tadi di Kulai. Petang tadi dekat Iskandar Puteri. Sampai ngam-ngamnya di parking tu orang dah nak amat dah. Alhamdulillah. Esok kelumpu, tak ada baju lain, ceramah, ya, kan. Terima kasih banyaklah atas makan pun dah siap, kan. Jadi tak bolehlah ceramah lah lama. Siap. Sesuatu nasi tu, kan. Betul lah tu. Jadi bila kita ceritakan tentang menghidupkan, menjayakan, memberikan sinar, memberikan cahaya, membawa satu suasana, itu adalah imarah. Manakala masjid pula adalah merupakan rumah Allah, dan rumah Allah ini dalam bahasa Arab disebutkan sebagai Baitullah, baik diartikan sebagai bermalam, menginap dan berdiam. Secara bahasa Baitullah diartikan rumah Allah. Bila masjid dikatakan rumah Allah, apakah kemudian Allah menginap atau bermalam di masjid? Bukan. Tetapi rumah Allah tu bukanlah kemudian Allah punya rumah untuk ditempati, ataupun Allah nak duduk-duduk berdiam bermalam, apalagi tinggal di dalam rumah. Allah tidak menempati masjid-masjid kerana Allah tidak memerlukan tempat tinggal. Maka mustahil bagi Allah menempati makhluknya. Mengapa masjid disebutkan dengan rumah Allah? Penyebutan rumah Allah tidak hanya untuk Masjidil Haram di Mekah, tapi juga di masjid-masjid di muka bumi ini juga disebut sebagai Baitullah. Dan pendapat ulama, Baitullah itu juga tidak dikhususkan kepada Kaabah sahaja, tapi sesuatu yang mengelilingi Masjid Al-Haram yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Seperti mana firman Allah, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman,
dan jadikan sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf dan rukuk dan yang sujud. Dari ayat ini termasuklah masjid adalah tempat tawaf, iktikaf, sujud dan mengingat Kaabah, bukan hanya Kaabahnya sahaja. Maka seluruh masjid di muka bumi ini adalah rumah Allah. Jadi bila rumah Allah, memang Allah punya, cuma Allah tak duduk dalam. Jadi jangan perasan bila kita sound orang, kan, kau pahala datang, tak pernah datang, tiba-tiba kau datang pula. Jadi kalau saudara, ni rumah Allah. Kadang-kadang Allah bagi orang lain tu kesedaran itu lambat. Umur 60 pun teragak nak datang masjid. Tak apa, jangan risau. Jangan risau, mana Allah dah jemput kita datang, kita datang. Dan cuma mulut orang-orang ni anggaplah sebagai satu ujian. Kadang ada mulut orang, hai, tiba-tiba datang, apa mimpi kot, kan? Jadi orang, kebiasaan orang Melayu kalau dah lama tak datang masjid, tiba-tiba datang, ada kemungkinan dia nak kerui. Macam tu lah, kan? Tiba-tiba datang nak kerui dah tu, kan? Tapi tak apa, walaupun dia datang untuk kerui, jangan kita salah. Kalau dia datang mesti nak kerui, kan? Tak adalah, langsung tak dia ajak lah. Kan? Sebab kita terlupa ini rumah Allah. Siapa-siapa pun boleh datang. Cuma bila orang datang tu kita panggillah galakan. Sono tengok kau datang masjid, tapi janganlah malam ni yang kau datang. Aku tahu kau nak kerui, tahu kau. Tahu, tapi so ada habis kerui, datanglah. Sono tengok kawan-kawan sama-sama kita ramaikan orang ke masjid. Kalau tidak, tiang lagi ramai daripada orang. Kan? Bukan masjid ni dah, tempat lain. Sini saya tak boleh nak tolak jemputan ceramah ni sebab saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni ramai. Apa banyak kan? Yo kan? Yo tak pernah datang tu dia tak tengok. Di Felda Palung 14 dia buat kempen mengimarahkan masjid tu. Dia siap beritahu tu, siapa yang kanak-kanak yang datang sembahyang subuh berjemaah dapat duit belanja sekolah RM3. Setiap budak yang datang, ramai ayah kau pergi, kan kau tak pergi, ayah tak pergi, dia nak pergi. Lepas tu orang masjid buatlah satu lagi kempen, siapa yang datang sembahyang subuh 40 hari berturut-turut, maka dia layak untuk cabutan bertuah 10 biji skuter. Mana ada 10 pemenang lah. Tapi kalau hari ni pergi sekali, hari tak pergi, dia kosong balik sampai 40 waktu berturut-turut. Dia mesti ditandatangani oleh AJK masjid. Ini contoh lah, kan? Mana tahu, letaklah OMB kawasan sponsor, kan? Alah, nanti tak ikhlas Ustaz. Memang betul, mula tu sebab dia skuter, tapi bila dah hari-hari dia dah buat, lama-lama dia akan membiasakan diri. Okay, itu usaha kita. Kalau nak rasuah-rasuah pula, datang-datang lah, tak datang sudah. Iyalah, betul lah tu, kan? Tapi macam-macam cara dah orang manusia ni buat nak menggalakkan orang datang ke masjid, kan? Kalau kita tengok pendapat Al-Kasani dalam Al-Wafi, pertama, masjid adalah tempat ibadah, dan tempat ibadah adalah ibadah itu sendiri, iaitu tempat hadirnya yang disembah makbud dan tempat persaksian diri kepadanya. Maka tempat ini disebut sebagai rumah. Rumah secara makna, secara batin, bukan rumah dimaknai rumah sebagai tempat tinggal. Makna kedua dimaksudkan masjid adalah rumah Allah dari linguistik, kerana masjid adalah tempat yang mirip dan sama dengan bangunan-bangunan lainnya. Masjid disebutkan sebagai rumah. Dan untuk mengaitkan firman Allah rumahku, kerana kemuliaan tasrifan tempat tersebut atau bangunan atau masjid tersebut, maka penamaan masjid dengan Baitullah kerana bangunan mirip dengan rumah, tempat dikhususkan untuk beribadah pada Allah serta dimuliakan, kan? Jadi dengan sifat takwa akan mengangkat darjat kemuliaan seseorang di sisi Allah. Maka marilah kita memantapkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang bertakwa dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Salah satunya datang masjid. Sebab datang masjid biasanya kita akan buat apa yang Allah suruh. Jaranglah tengok orang berjoget ke masjid ni. Orang datang ni memang datang nak beribadah. Jadi dah habis sembahyang langsung semua berselawat pula ramai-ramai. Dah lama dah tak dengar selamat untuk apa, selawat orang tua macam tu. Kan, ya Nabi salam alaika. Kan lama tak dengar macam tu. Kan, orang tua dulu memang macam tu. Kan? Ya, sampai bergandui orang dulu macam tu lah.
Sorong tu macam tu lah. Elok lelap budak tu dalam buai tu kan. Elok lelap nak tunjukkan hebat kalimah salawat ni kan. Jadi kita buat benda-benda baik ada teman itu sebab bila orang ya lah pergi masjid belum tentu baik perangai. Betul. Tapi ada harapan baik. Pergi disko belum tentu tak baik. Betul. Tapi ada harapan tak baik. Belum pernah lagi yang pergi disko berhenti isyak belum pernah kita apa. Ramai bongga kan. Keluar sero macam mana jalan ni kan, salah rumah pula, beri di depan rumah orang, dah comel orang, mabuk kan, itulah masalah. Benda tak ada lah kat orang sini, di tempat lain kan? Kemudian ditanyakan pula tentang takwa. Takwa. Ubay bertanya apa ni? Umar Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apakah hakikat takwa? Ka'ab menjawab dengan pertanyaan. Ubay bertanya pula, pernahkah Amirul Mukminin berjalan di atas jalan yang banyak onak dan duri? Jawab Umar, ya Ubay. Bertanya lagi, bagaimana? Jawab Umar, aku berjalan dengan waspada dan bersungguh-sungguh supaya tidak memijak atau terpijak onak dan duri. Lalu Ubay bin Ka'ab menegaskan, itulah hakikat takwa. Maknanya berhati-hati jalan atas dunia. Salah satu cara nak mengelakkan kita tu, masalah banyak atas dunia ni, datang masjid settle. Pagi masjid, tengah hari masjid, petang masjid, malam masjid. InsyaAllah. Sebab nak berhati-hati. Kalau kat luar tu, kalau kita tak pergi masjid, kita pergi tempat lain. Pergi tempat lain tu yang terdadah dengan bahaya yang banyak kan. Pergi pasar malam. Malam ni pasar malam mana ni hari ni? Ingat li. Hari ni pasar malam mana? Selasa mana? Pergi pasar malam. Dia tak pergi ni, dia pergi pasar malam. Apa macam-macam tengok. Butang betul kan. Bukan tengok barang lah, tengok orang. Yang datang ni tak bertudung ni, yang mengirai rambut ni, yang baju tak cukup kain, yang seluar pun ada, yang pendek-pendek pakai. Bukannya perempuan ni, jantan pun sama. Pergi masjid, biasa pendek tu kat luar. Betul lah kan. Jadi mana macam-macam lah kan. Jadi sebab ni dia akan berhati-hati, semua dijaga. Cara cakap dia jaga. Kan disebutkan oleh Abu Lais As-Samarkandi kan, kalau orang dijaga takwa, dia takut pada Allah ni, ada 7 perkara. Kita lihat 7 perkara. Pertama, pada lisan. Dia tak cakap benda-benda yang tak baik, cakap benda yang baik. Pada lisan dia cakap benda-benda yang baik. Jadi orang perempuan dah tak boleh lagi lah sebut, aku ni mulut je jahat, hati aku baik. Mana kalau hati baik, mulut pun kena baik. Hari-hari dia smash lelaki tu, lambai balik orang tua. Ingat hotel kau tu, orang tua tu balik mengaji, baca pun berterabur tu. Sakit hati suami tu. Jangan ya, orang perempuan jangan sebab menyakitkan hati suami tu masuk dengan kau. Rugi betul-betul. Banyak lagi benda baik boleh cakap dengan cakap benda tak baik. Cakap Assalamualaikum wahai suamiku, meninggal dia. Sebab terperanjat tak tahu kan. Tapi kata-kata akhir tu yang baik-baik kan, syukurlah bini tu kan. Mampu tuan-tuan ni, mampu tahu. Tu perkataan akhir dia kan. Dah tua ustaz, tua baik cara tua kan. Makan bersuap macam dia suap-suap ustaz tapi tak tepat. Kenapa? Abang tu telinga tu rambut tak pun nampak, tak tahu tu warna dalam telinga mana mulut ni dia. Tak apalah, tapi usaha tu ada kan. Tak apalah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang bertakwa dan mulia sisi Allah. Masjid adalah jantung hati umat Islam. Masjid juga disebut sebagai rumah-rumah Allah, sekaligus menjadi pusat kehidupan umat Islam. Jadi itu sebabnya kau orang tak datang masjid, jangan kutuk orang masjid. Sebab setakat inilah imam tak pernah lagi baca doa menyenangkan orang. Tak ada. Imam baca doa tu, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, doa tu semua. Jangan-jangan yang kat luar tak pergi masjid tu murah kat joki, dek doa imam dengan semua orang yang datang masjid tu. Sebab kata masjid tu jantung hati orang tu, jantung hati masyarakat. Belum pernah lah imam doa, ya Allah kau sejahterakan kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah.
Yang lain tu pergi mampu je lah, tak pernah kan. Belum pernah lah kau. Kan imam memang doa kesejahteraan untuk semua. Kan, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Termasuk orang tengah lepakkan kedai kopi lah. Tak ada habis semayang lah. Dengan dia murah rezeki sekali. Sebab jangan sombong kan. Kita pun sama lah, jangan sombong. Datang ada orang di masjid tapi sombong. Siapa dia orang? Dia pergi masjid tapi sombong. Siapa dia orang? Habis bagi salam, berkecapui balik tahu berkecapui? Berkecapui itu laju lah. Yang lagi laju daripada tu berdosuk. Ada lagi laju daripada berdosuk tu, dak KL, dak Melaka tu ada berlaju lagi, menabut. Yang paling laju menculik, tu paling laju tapi tak payahlah ejo, dia tak mau ni dia pun tak mau, dia nak menculin lah, tentulah laju lah kan. Tutup. Ambil bagi salam, bangun ni balik. Tak sampai istighfar. Istighfar pun tak nak, sombong dengan Allah. Istighfar ni apa? Minta ampun dengan Allah. Kan? Orang yang bangun tu, maknanya dia rasa dia tak ada dosa lah tu. Paling tidak, kan Nabi ajar kaifan astaghfir ya Rasulullah. Cara cari istighfar, Nabi ajar paling senang astaghfirullah, paling senang astaghfirullah. Kajian lagi astaghfirullahalazim. Kajian lagi astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kajian lagi astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Kajian lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tu kok habis kajian tu. Tapi astaga Nabi tak ajar. Memang budak-budak sekarang astaga no point. Apa bono dan pakai astagfirullah. Kau paling malih lah tu. Astagfirullah. Kau sibuk warna al-maklum lah, banyak lah jawatan dari dengar tu. Wanita pun dia, ketua lorong pun dia, ketua kampung pun dia, contoh sibuk warna kan. Astagfirullah. Doa paling pendek yang kita tahu baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dah baik. Apa masalah nak tu? Tengok coba doa makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah baca doa tak pernah faham tu masalah tu. Tapi jangan kuat-kuat. Dengar dia orang sebelah tu, Allah membarik lana, doa makan. Agak itulah. Slow je baca. Tapi kau nampak lah lembaga tu kan. Nampak lembaga ni kan. Jelmaan tu kan doa baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lagi dia. Gilo tu ngakak pun nak dimakan. Hantu pun tahu tu nak makan. Tak kisahlah tuan-tuan. Baca doa. Tapi itu pesan saya, jangan jadi manusia sombong. Kau nak copek dengan pun lah. Nak copek kau nak balik, paling tidak istighfar 3 kali. Baca doa. Itu baik. Jadi kalau kita tengok dulu, memang menjadi pusat sejarah awal Islam membuktikan bahawa nasib pertama umat Islam di zaman Rasulullah itulah tempat umat Islam terbaik mendapat sentuhan, didikan bimbingan secara langsung dari Rasulullah SAW melalui institusi masjid pertama, iaitu Masjid Quba di Madinah, yang dibina oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat dan umat Islam di awal peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu Nabi bina dengan tangan kudrat Nabi sendiri Masjid Quba. Tapi masa itu tidak ada cara Masjid Quba pada hari ini. Masjid Quba tu simple saja kan. Tu sebabnya kita ni disunatkan, kita ni kalau nak pergi masjid ambil wuduk siap-siap daripada rumah. Tak terkontut dalam perjalanan, tu lain cerita. Ambil je wuduk. Oleh itu, kembalilah kepada asas semangat Masjid Quba sekali menjadi contoh model Rasulullah, sebab masjid dijadikan sebagai institusi, tempat untuk membangunkan umat Islam. Masjid ni bukan hanya tempat kita semayang saja, tempat berbincang, tempat fikir program apa yang baik-baik untuk masyarakat. Dulu kalau tidak, orang marah tu kalau buat fungsi lain tu.
Macam ada yang setengah faham, oh tak boleh dah, mana tak boleh semayang dah, tak boleh balik-balik. Tu sekarang masjid ada yang buat berlanggang takraw, buat berlanggang badminton, ada yang buat meja pingpong, ada buat tempat ruang belajar untuk anak-anak kan, supaya nak dia dekat dengan masjid. Ada wifi percuma di masjid, jadi rajin dia datang kan. Silat-silat yang bukan Islam pun datang dari luar kan, boleh tak mau tumpang wifi Haji? Boleh lah, boleh. Tapi dekat luar saja, dia pun duduk luar. Sekali dia dengar orang azan, mana kita tahu? Tergolak hati dia nak masuk Islam. Macam tu lah. Dan asas pembinaan masjid itu adalah takwa. Yang sebenarnya yang disebutkan dan firman Allah SWT bermaksud kerana sesungguhnya Masjid Quba yang kau bina wahai Muhammad yang telah didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau salat padanya. Di dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, menyucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Surah At-Taubah ayat 108. Tenang hati, tak ada orang datang masjid ni hati yang kusut. Semua tenang. Kadang-kadang tenang tu sampai membawa kepada dia bersandar. Bersandar, betul tak kambil-kambil matur. Tu tenang lah tu. Kan, jangan disalahkan. Jangan dipanjut pula. Kesian, kadang kat rumah payah nak tidur. Dalam masjid tagak-tagak dah boleh tidur. Biarkan. Itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur dah macam mana. Dia kena bagi ceramah. Capek pula pot tu kan. Sandar lah kat kono pula, aircon betul-betul tak kepala. Apa nikmat yang paling hebat sekali itu lah, paling hebat sekali tentang dengan ceramah kan. Kono lah ada ujung, melunjuk lah kaki contoh lah kan. Semua lah tu kan. Yang faham-faham lah kan. Jadi peringatan Allah ni nak bagi tahu kita, jangan macam saya sebut tadi lah, jangan kita rasa-rasakan. Kadang-kadang ada orang tua datang masjid, ustaz, apa? Tua itu sendiri satu pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai usia tua. Kan kata ulama terdahulu, manusia ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Naik kereta, bawa presiden kereta, sikit kereta kita terlepas tu. Kawan ajak pergi camping, kita pun terjun dalam sungai tu 2-3 orang. Kita seorang yang timbul, yang lain tak timbul lah. Selopes satu. Tanah runtuh, habis semua rumah kita tegak lagi. Selopes satu lagi. Tapi ada satu perangkap yang manusia takkan dapat lepas, iaitu perangkap usia tua. Lepas tua tu kira settle lah tu. Tak ada mana lain, tak ada. Rasa sampai ini 100 tahun tu salah. Boleh gini, jangan macam tu. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Kalau Allah Ta'ala tulis mati, matilah. Kata Jibril, hiduplah kamu sesuka hati kamu, dan sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, dan sampai masanya kamu akan berpisah dengan. Dan perbuatlah di atas dunia ini sesuka hati kamu, dan sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Mesej itu jelas dah tu. So, datanglah ke masjid. Datang masjid, bersihkan diri, taubat, datang. Dan kalau tak tahu, tolong belajar. Tolong belajar. Malu bertanya, selesai balik. Selesai jalan tak ada dah, tak ada map, tak ada wish. Selesai balik betul-betul, tak mana pergi ya, tak tahulah kan dalam hidup ni. Jadi belajar. Sebab nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu, tak boleh mengikut-ikut dah. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Patut perangai jadi elok, bila ibadah bukan jadi lagi tahu. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Penting kan. Tadi saya tak habis lagi tu yang pasal takwa tu. Takwa tu tadi, yang pertama tadi dengan lisan, jaga lisan kita, cakap baik-baik. Kedua dengan pandangan mata kita, pandang yang baik-baik dengan pandang yang tak baik. Yang ketiga, hati, buang perasaan yang tak baik, tamak, sombong, hasad, buang, ujub, riak, takbur, buang.
Kan? Manusia ni kadang-kadang datang masjid pun ada yang ujub. Ada. Kan? Kadang-kadang seorang tu dia boleh ada tiga-tiga. Ujub, ada riak, ada takbur pun ada. Tiga-tiga dia ada. Dia tapau habis, sombong. Kategori sombong pertama, ujub. Ujub tak ya, dia tak cakap. Dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku kan. Dia sendiri cakap. Dalam hati. Kan? Tak pun dia jadi imam kau, tiba-tiba malam tu bukan sini, topik lain di situ. Sedap tak lah suara aku. Malam ni lain macam sedap dia sendiri cakap. Ujub. Riak pula dia tunjuk ke orang. Takbur pula, bercerita pula dengan bangga diri ke orang. Tu takbur. Contohlah dia masuk ke dalam pintu tu, sliding tu kan, masuk. Tengok tak ada orang. Aku yang pertama ni. Dalam hati dia pun sembahyang, Allah dengan perasaan dalam diri bangga dia yang pertama datang masjid. Tolongan nak bunyi sliding door, seorang lagi datang, langsung berbunyi sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang nampak dia. Itu menunjuk-tunjuk kat orang. Ya. Takbur tu dia bercakap ni. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid ni? Siapa lagi kau lah? Ya Allah, macam nampak tu takbur lah tu. Tiga dalam kali. Itu kita confirm dengan aku lah tu. Tiga dah tu. Kan? Tiga dia sebab sombong ini sifat sama. Saya tak tahu. Itulah dia orang. Orang tetap nak sombong. Bangga dengan tahbu bondo bangga. Apa nak kupiah ni? Daripada Mekah tu. Yang usik-usik. Dia marah kawan. Usik-usik kan. Ni anak aku beli dekat Mekah ni. Bukan dia beli tu. Orang lain pun beli dia. Sekali apa ni? Barat tengok pegang ni, jangan pakai. Tengok made in Taiwan. Tengok. Dia punya belagak tadi tu. Itu semua lah tu. Pergi sampai Indonesia. Minum sodak betul mineral ni. Daripada Rabia. Contoh kan. Dia boleh belagak-belagak tapi rupa benda tak ada benda dah pun. Kadang manusia ni saja. Bangun dengan silpa. Silpa paling canggih kan. Harga RM7 dah. Tapi cerita orang bangun untuk benda tak ada apa-apa. Kan rugi tu. Rugi. Hebat mana pun kita tak ke mana pun. Hati jangan nak jobo. Orang di sini kata jobo. Jangan salah sebut. Jobo. Mana belagak lah. Belagak, koyok, sombong. Jangan jobo. Tak ke mana pun. Penyanyi tu sadap mana suara pun. Sudah masuk ke Gavaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Itu juara dondang sayang dulu tu Memet. Alah sayang. Nak nyebut sayang pun tak teraya. Menggigil dah. Macam mana? Dah habis dah sampai masa ni. Sampai masa ni. Pelakon tu dulu pelakon watak hero, dah jadi watak bapak dah sekarang. Yang seorang tu dulu heroin, sekarang watak orang gaji. Watak mak, watak orang gaji. Sanggup kan? Macam mana? Kan? Masa dah berlalu. Samsul Debat nak sombong-sombong lah dengan nama Samsul Debat sampai masa kan? Ada pencamah lain, Samsul Dembak, Samsul Dabi, Samsul Dabu, semua keluar. Agak lah. Kan? Mana kita tahu? Kan? Macam baru semalam yang saya tinjau dekat surau masjid kampung mak saya tu, saya tinjau. Nampak Ustaz Ismail Kamus, arwah yang tu Ismail Kamus tengah camak ke dalam. Macam tak percaya, sebuah 20 tahun selepas itu, 30 tahun selepas itu, saya jumpa dia dekat IJN tu. Lebih kurang setahun lah sebelum dia betul-betul meninggal dunia. Masa tu orang dah heboh dah cakap dia meninggal. Saya jumpa IJN. Dia pesan kat saya. Sebelum balik tu dia pesan, pertama, dia ceramah jangan menjerit. Ini kawan aku kena beritahu. Ada seorang kawan aku tu kena beritahu. Kau jangan menjerit ceramah ni, beritahu. Kau jangan menjerit ceramah. Sebab yang datang tu semua orang baik. Yang tak baik tu tak datang lah. Yang kedua, sabarlah banyak-banyak. Pedulilah orang cakap. Itu dia pesan lah. Itu dua, saya kata Abdul tak pesanan apa-apa untuk dia bagi kat saya. Begitulah pesan kat saya. Macam semua, tiba-tiba saya pula yang duduk sini.
Sampai masa-masa ada orang cakap, dulu saya tengok Samsul Debat nama dia. Zaman tu tuan tak tahu lah dah lahir ke belum. Cik yang seorang tu pula cakap. Dia meninggal gitu. Kasihan. Dia meninggal umur berapa muda meninggal. 60 tahun. Kasihan. Aduh apa dulu. Kan? Arwah abah saya meninggal dunia. Ngam 50 tahun. Arwah abah. Kalau umur saya ikut arwah abah, saya tak sampai 10 tahun ni. Macam tu lah. Belum tahu lagi ya. Koi masjid ni tompek yang botol. Mati dalam masjid. Alhamdulillah rezeki. Kan? Tengah-tengah duduk dengan enggak hidup mati pun. Tapi janganlah buat cerita lah. Dia dah agak lah. Jangan duduk ke tiang tu. Jangan beralih tau. Ni contoh ya. Comel. Tak ada sebab dia tiang pula kan. Orang sampai masa meninggal kan. Itulah. Jadi perkataan Allah kepada kita tentang usaha pembinaan masjid surau, satu dibina atas takwa, satu lagi bina atas asas. Ya, yang mana kalau kita lihat membina masjid ini membangunkan ini nak mengelakkan kita daripada terjerumus ke dalam api neraka salah satu itu. Ya. Maknanya Allah memerintahkan kita meminta umat Islam supaya membina masjid ini atas dasar takwa dan bukan kerana sebab yang lain. Itu kadang-kadang kita risau orang berlumba-lumba baik masjid, tapi berlumba-lumba baik masjid lah, baik masjid lawa-lawa biar orang tak datang. Berlumba-lumba baik masjid, kadang satu taman satu masjid. Orang bukannya makin ramai, orang makin tak ada. Salah satu tanda-tanda akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Seorang-seorang masuk universiti, seorang-seorang masuk asrama. Tinggal omak dengan abah kemah berdua. Dia pandangnya, dia pandangnya. Bang, makan bang. Yalah. Lalu sayur, dia rasa macam ada orang nak beli. Tadi anak kita ada balik ke? Tak ada. Perasaan abang ke? Orang bunyi ketutang. Rupanya kelia barang nak beli tu pencuri masuk. Tak sadar kan. Tak sadar. Nak buat macam mana kan. Bukan makin lama makin ramai. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin berkurangan. Yalah. Kalau emosi dia okey, takkan dia boleh hontak budak tarikat tu sampai mati. Kalau emosi dia okey, takkan dia boleh bunuh budak perempuan tu betul bakar pula. Itu heran kita kan. Beringatlah orang-orang sekalian, termasuk yang bercakap, jagalah anak perempuan elok-elok. Jangan biar-biarkan. Melakor ni dah nampak banyak tanda-tanda dah budak-budak perempuan lelaki. Dah pandai make up tebal-tebal lagi banyak lelaki. Jaga. Jangan biau. Jangan biau bahaya. Itu pasal lah kita kata. Kita jaga anak-anak kita. Jangan kita biarkan. Jangan biarkan. Seorang lelaki itu bukan dayus sebab dia takut ke bini lah. Dayus tu sebab dia membiarkan bini melakukan maksiat depan mata tanpa dia rasa apa-apa. Bila ke bini pakai baju ketat, tak apa lah, passion dengan apa lah. Dayus lelaki tu. Togo lagi kau. Togo bini kau. Togo. Kalau togo buat agama kau togo. Anak perempuan pakai baju ketat-ketat keluar. Anak perempuan. Relax kan eh. Baru bertunang. Naik motor elok. Pegang dengan apa. Jangan cicir kan. Bila mak kan. Dia suruh dengan budak perempuan tu poluk tunangan tu rapat-rapat. Punya rapat kan. Dulu poluk rapat. 7 orang duduk belakang. Rapat kan. Tersantak rakyat bakul depan tu. Satu lah. Omak alak sama sikit. Poluk ke kuat sikit. Cicir karang. Omak apa. Itu semua. Itu sebab jago betul-betul. Selagi belum nikah, janganlah. Bila berminang tu pula, tak usah nak beradat mana. Bukan beradat macam mana. Kalau orang tu tak pandai beradat, cakap tu orang, takut salah faham. Bukan semua orang pandai berpantun macam pengurusi masjid.
Kan datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Hajat kami ni datang ni bawa banyak hajat yang besar. So besar, nak kata gunung besar lagi daripada gunung. Kan, nak kata dalam lagi dari lautan. Rumah parah tu. Orang aja ni. Hajat di hati nak meminting bunga di taman. Sudah, bunga mana pula? Kawan tu tak faham. Ataupun boleh jadi salah faham. Bunga yang mana? Bunga yang dah lama tak disunting orang. Balalah emak yang ke dapur. Bang mak dah lama menyanda. Wah, dia bina aku pula. Dah salah faham. Macam tu lah kadang. Jangan salah faham. Ya. Jadi masjid semakin berubah wajah, tetapi fungsi dia masih sama. Masalahnya kadang-kadang tiba hari Jumaat, bulan puasa atau hari raya, barulah masjid akan penuh dan kemeriahannya terasa. Tapi yang kita harapkan, orang mengimarahkan masjid ni pada bila-bila masa dan ketika. Jangan kita tunggu waktu tertentu. Kan? Kalau kita tengok, ada beberapa yang disebut orang yang berada di masjid akan didoakan oleh para malaikat. Ini kan malaikat yang ada keliling menaungi kita ni. Malaikat ni dengan sayang-sayang ni tengah naungkan kita ni, tengah teduhkan kita ni. Cuma kita tak nampak dah. Kalau nampak bertergabur balik. Sebab takut siapa tu, pembunuh tu kan. Kita tak boleh nampak. Jangan tanya lah apa sah kita tak nampak. Jangan minta. Jangan minta kan. Kita tak sekuat tu nak tengok kan. Nabi mana semua mula jumpa Jibril dah lah kan. Itu Nabi tu kita mampu tahu kan. Itulah tak kuat dan kita ni lain. Rasulullah SAW bersabda, solat seorang lelaki dengan berjemaah melebihi 27 darjat dari solat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Betul lah tu, semua orang tahu hadis ni kan. Bukan semua tak tahu, semua tahu. Berapa kali ganda pahala daripada sembahyang seorang? Semua tahu. 27. Semua tahu. Tak ada siapa fikir dalam 25 kates lah, macam tu lah. Tak ada. Semua tahu 27 kali ganda, 27 kali ganda. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Kalau pahala nampak macam duit tu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana poket? RM27. Sana. Yang seorang pula tengok. Assalamualaikum tengok. Tak ada Allah. Zoom. Orang baik sistem. Tapi sikit je. Bukan tak ada. On the way lah tu. Kau macam tu sana. Tak ada. Nak tengok kalau macam tu lah keadaan ni. Macam tu keadaan ni mungkin orang berebut-rebut lah. Tak mau masjid ni sampai ke jalan orang semayang. Enggak lah kan. Sebab dia nampak tu. Sedangkan yang Allah bagi tu lagi besar daripada itu. Kemudian lepas hati, ketakwaan pada hati tu, kita tengok apa lagi? Kemudian pada perutnya, jangan benarkan perut menelan benda-benda yang haram. Jangan cari benda yang halal. Kemudian takut pada Allah lagi apa? Pada tangannya, tangan ni buat benda-benda baik. Kemudian kakinya, jangan melangkah ke tempat-tempat yang tak baik. Dan yang ketujuh, ketaatannya pada Allah dan Rasul. Jadi salah satunya, datanglah ketaatan Allah dan Rasul dengan datang ke masjid. Dan bila salah seorang di antara kita ni berwuduk dan dengan memperelokkan wuduknya lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk salat, maka tidaklah ia melangkah untuk satu langkah kecuali akan ditinggikan darjatnya dan langkah seterusnya dihapuskan kesalahannya. Begitulah, angkat darjat, hapuskan dosa. Angkat darjat, hapuskan dosa. Itu sebabnya kalau dapat berjalan lagi baik. Kalau dah jalan lah, kalau daripada air keruh sampai kemari, memang tak upah orang lah sampai sini. Dimaksud itu kalau dokit-dokit ni lah jalan kan dalam apek lah kan 20-30 langkah, 50 langkah. Okey kan? Buatlah macam tu. Mudah-mudahan. Jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi dia berada di tempat solatnya. Kadang bila orang dah tadi dah semayang, dia duduk situ, dia tak berganjak. Dia tetap duduk di situ, maka dia akan dikira pahalanya solat dia masih lagi bersolat walaupun dia tengah dengan ceramah. Dengan ceramah dapat pahala lain. Pahala dia macam masih bersolat. Ini hadis disebut kan. Dan para malaikat akan mendoakannya
selama mana dia masih berada di tempat yang dia gunakan untuk salat. Apa doa? Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah dia selama dia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kita jaga wuduk kita duduk dengan elok, insya-Allah berdoa. Kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Allah suka kita duduk di masjid, maka datanglah masjid. Macam malam ni dah lalu masjid, dah semayang tadi, dongalah ceramah. Nabi kata, Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Kan kita kan rajai kita balik, betul datang syurga lagi besok. Jangan pilih penceramah. Untuk makluman semua, dah disusun dah jadual. Hari Senayan Senayan sampai Jumaat kan? Sampai hari Ahad ada kuliah sini. Hari Sabtu malam je tak ada. Sebab biasanya di masjid bagi peluang untuk bersama keluarga. Tak tahulah ya ke tidak, betul tak bercakap betul. Ke setiap hari ada kuliah. Hari-hari ada. Datanglah. Kadang-kadang nampak ya dia guru takmir tu nampak macam tak terdaya kan, yang tua tetapi ilmu dia tinggi. Tu saya suka kalau mak datang kuliah-kuliah macam tu. Masalah saya kalau saya datang saya kena juruk balik tiang. Sebab penceramahnya dia tak boleh nampak. Samsul depan ada lah, patutnya dia duduk depan ni. Nampak kau ceramah ada nak ambil poin kau ni. Orang nak belajar dengan dia. Tu sebab hari tu pada bulan lepas saya ambil masa untuk diri saya bawa diri ke Indonesia. Tu yang 2 minggu tak ada live pun. Pergi ke Indonesia, saya pergi ke Jawa Barat, di sebuah pesantren di Jawa Barat untuk menenangkan diri di sana. Ya, Alhamdulillah ke sana tak ada yang kona saya. Daripada airport sampailah ke pesantren tak ada yang kona. Kayak Melaka dah apik ni dah. Samsul depan banyak dia makam. Jadi bayi tak hitam ngaji sebelah dia. Video siap lah. Saya diam ni tadi. Cik bayi dia tak butuh aku tadi. Macam saya camah ke masjid hijau tu lah. Saya pergi hijau. Saya sampai. Masa tu naik Azia kan. Parking tak parking tempat macam mana. Parking ke tempat parking biasa. Nak turun nanti tidur. Tunggu dia komat tu. Dia komat pun turun. Senang ke. Dia semayang kat belakang. Saya boleh jamak sekali. Kan? Habis saya jamak tu, bagi salam. Pakcik seolah saya tabu saya. Penceramah belum sampai ni. Oh tak comel. Aku salam saja. Apa? Kita pun tanya lah dia. Siapa penceramah cik? Samsul Debat. Dah tak kena dia aku. Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi tu. Semenjak keluar TV ni lambat sampai lah. Ya betul. Tapi langsung diam, tak tahu lah saya betul. Saya diam. Lepas yang best saya ke masjid tu nampak saya. Saya pun salam masjid tu, cik. Saya mundur dulu. Dia pun tengok. Saya boy sampai saya duduk, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Balik masjid tu kan. Tapi tuan cik tu saya bawa di situ betul. Ramai orang ingat Azam Serbat ni baik-baik cerita. Banyak cerita saya bawa tu semua cerita betul. InsyaAllah. Pengalaman tu. Kata orang dulu cakap siang pandang-pandang, cakap malam nongan-nongan. Ni cakap malam bukan nongan, pandang. Dan nampak kan ya. Tapi Azam Serbat muka kayak luar lain tempat kan. Tengok live lain. Dia yang cakap ni. Dalam TV nampak tua kau kacau tu. Aduh, yang bodoh dia cakap TV yang serak gambar nampak tu. Tukar TV baru kan. Lokasi yang paling Allah suka adalah masjid. Datanglah masjid. Tenangkan diri. Datang masjid tanah. Saya masa saya pergi ke Jawa Barat tu, kat pesantren tu bukan hanya duduk sana. Handphone pun tak boleh pegang. HP-nya dia ambil pak. HP. Iya. Cuba hidup tuan-tuan sehari tak ada handphone. Tenang tuan-tuan. Iya. Kejap-kejap tengok. Aduh yang bodoh kan. Geng-geng amak-amak ni pun ada grup. Setua-tua manusia pun ada grup. Kau poi tak camah malam ni timak. Poi je. Pakai baju apa? Apa-apa lah.
Pakai baju geng kita tu tak? Pakai geng kompak semangkuk. Pakai baju tu kan. Contoh lah. Ada perbincangan kan. Tapi topik paling Allah suka adalah masjid. Tengok malamnya kan. Tadi kita pun baik lah. Semayang sesama. Kita selawat dan mengalat ceramah. Lepas tu makan. Makan tu mana baik kan? Macam baik kenduri tahlil kan, dua paling besar kenduri tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Makan sebenarnya jangan fikir makan. Makan sebab sedekah tuan rumah. Tu ada orang pentadbiran. Ini ada orang pentadbiran bila saya cakap ni. Yang dalam cakap ni, tahlil ni sebenarnya menyusahkan tuan rumah. Kalau kau tak mampu jangan buat tu ya. Tapi ada orang dia kata, minta maaf saya hajat sangat, boleh tak tolong buat tahlil kat rumah saya, tapi kami tak ada bajet. Kami tak ada buat kenduri. Boleh. Orang masjid akan datang walaupun tak ramai, akan datang. Tak ramai. Kan? Nah, sebab bukan duit kira datang bagi air kosong tu jadilah air barakah ni. Jadilah. Iya, kita yang kena. Kadang pihak masjid kan tak apalah. Kalau tak apa buat je kat masjid. Buat kat masjid pun boleh. Kan? Iya, tu sebab ya. Sebab kalau tuan-tuan pergi ke Negeri Sembilan, zikir tak ada pendek-pendek dah hilang-hilang itu baru doa. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin, Ya Arhamar Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Rabish bina bikulli da wa afina minal bala. Hanya mau tu doili. Tu yang ada orang tak biasa tu di bising tu. Kita nak balo ke cari balo. Dia tak biasa, tapi sebenarnya kalau tak sebab ni, kita tanya budak-budak tu, budak-budak yang sorban, geng-geng Tafiz kita ni, geng ni kan. Pondok mana ni? Madrasah mana ni? Madrasah Nurul Ilmi. Nurul Ilmi. Tanya dia orang zikir, mana ada pendek-pendek, semua panjang-panjang. Tombal, lilit, sorban itu lagi panjang zikir. Itulah cakap Iya, mudah-mudahan. Ya, tuan-tuan cakap apa? Betul, zikir. Sebab dia kata, lepas tu yang Allah yang Syekh Murtada Abdul Mufti di 9 dulu apa barulah berbaloi udang galah ke dapur. Ini lauk konek tak sampai, konek masak perempuan tak tapi konek dah Al-Fatihah tu teragak akhir. Iya, tu sebab tu orang kadang lepas tu bila dah habis zikir-zikir pendek-pendek tadi 30 tadi barulah Abdul zikir fa'lamu annahu la ilaha illallah. Dah sampai dah ke hujung tu. Dah, 1000 kali tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadilah masuk tadi tu. La ilaha illallah. Soal mana dah connect kan. Iya. Saya dulu masa kecil panjang ni. Betul. Tapi itulah dek. Tapi bila fikir-fikir balik, kalau tak sebab kita pergi tahlil tu, tak sebab belum tentu ke rumah baik sendiri panjang macam tu. Betul kan? Tak apalah tuan-tuan, pergilah ke kita, jangan ikhlaskan nanti. Apalah, macam saya malam ni, saya tak tahu lauk apa, saya tahu makanan anda. Saya ikhlas. Kurang asam pedih tak? Ada hotel kan? Cetel. Oh, okey. Oi, kena copek bil. Tahu dah lah, kan? Tahu dah. Asam pedang Melaka, kan? Ya, kan? Itulah. Macam tapi itulah dia, datang tempat ni Allah suka. Kita zikir, duduk seseorang. Lagi satu ke apa? Nampak tabung. Jangan baik-baik lah, baik-baik rambut lah. Tak nampak. Jangan berbuat. Ada satu hamba Allah tak dia bergurau. Kau tak pergi masjid ke? Aku tak nampak dalam masjid mana. Dia tak buat, dia cakap aku tak nampak masjid mana. Wah, seorang di rumah ni masjid. Esok tu tumbuh daging ni betul. Tumbuh macam apa? Tunai Allah bagi. Yang baik. Jangan kita coba sekali lagi. Coba. Ada satu tempat tu saya cakap macam tu, mencarut macam surbat ni, bukan. Kan, tu memang ngelorat, cakap macam tu lah basuh bunyi kan. Jangan kita sombong-sombong dengan Allah Ta'ala. Ada orang tu dia bermain-main dengan apa, dia terlepas cakap pasal ni, pasal haji di tahun bila ni.
Lama dah. Dia tiba-tiba dia dapat panggilan. Dia tu senarai simpanan. Dia senarai last sekali dapat panggilan. Pakcik standby besok pergi. Kan senarai simpanan ni kena standby kan. Dia kena pergi haji esok tu. Orang yang tak KT yang last sekali terkeluar pada mulut suami tu, baik tak payah hoi tu. Orang dah nak balik, kan orang dah start balik. Dia kata baik tak payah hoi. Dia terkeluar, abang ni tak baik cakap macam tu. Berlaku tuan-tuan sampai ke tanah suci. Cojak dan pijak dekat tanah kaki tu, sak koma. Laki bini ingat ni, laki cakap apa? Abang, apa abang cakap bang? Pakai juga lah wheelchair dengan apa, roller tu pakai lah, bawa mana yang boleh. Alas, terbangkan balik. Bila terbangkan balik sampai ke KLA, nak bawa pergi hospital ke? Cik, tak payah, bawa balik rumah je. Bini tahu, bawa balik rumah. Sampai rumah sadar elok, tak ada apa. Apa itu insaf tu kan? Insaf betul dia, insaf. Siapa yang belum daftar haji, baik daftar tu. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada paparan minta, boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup kali pergi. Belum ni lah mampu hidup. 3 kali. Tapi itu perancangan manusia dalam sistem. Kita boleh buat rayuan, ya. Gula 2 boleh pun tak boleh pergi. Gula 2 boleh lah sekarang. Strict lah. Apa tak boleh pergi tu, pergilah umrah dulu, ya. Kemudian Allah menyediakan singgahan di syurga orang yang pergi masjid. Ada tempat singgah kita di syurga. Bestnya kan, barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah menyediakan persinggahan baginya di syurga. Seakan dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Datanglah ke masjid. Siapa yang rasa borek tu, ringan denganlah. Itu sebabnya 7 golongan yang mendapat naungan. Itu kelebihan seterusnya. Yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak ada 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak kira lah raja ke, wakil rakyat ke, ketua kampung ke, ketua lorong ke, pengurusi masjid ke. Last sekali, pengurusi rumah tangga pun kono. Pemimpin yang adil. Dia bukan cakap pemimpin yang adil dapat naungan. Bukan senang ya. Dengan seorang pun tak adil, macam mana nak ramai? Makan pun tak tentu, Ustaz. Dalam dia pun saya boleh. Cakap apa? Kemampuan tu. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah, itu pun dapat naungan kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Kalau dia pada kat sini dia memang pergi masjid aja, tiba-tiba pergi rumah saudara dia dekat KL, dia tetap tanya, masjid dekat tak sini? Dia tetap nak pergi masjid. Hati dia, kan? Kemudian yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah mana perempuan buruk dan miskin boleh. Dah kalau kaya dan lawa pun kau tolak, yang buruk lagi tak selera, faham? Yang keenam adalah apabila seseorang itu bersedekah yang mana tangan kirinya tak tahu. Maknanya dia menyembunyikan sumbangan dia tu. Itu baik. Tapi habis tu yang tunjuk-tunjuk ni tak elok ke Ustaz? Baik juga. Dalam surah Al-Baqarah bagi tahu, baik juga dengan niat dia nak bagi contoh baik pada orang lain. Itu sebab kalau kita masuk masjid nampak tabung, bolalah berlari tu masuk di dalam tabung, mudah-mudahan ada orang lain nampak, dia pun sama nak masuk. Dia tak, pula lah, aku pun nak lah masukkan duit dalam tu. Jadi orang yang pertama. Dan yang ketujuhnya adalah orang yang duduk bersendirian dan basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah Ta'ala. Jadi salah satu ni tadi, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Rasa nak pergi masjid aja, macam-macam masjid dia pergi. Ada grup rider tu, dia ride tu, dia pergi semua masjid-masjid. Dia singgah masjid ni sembahyang, singgah masjid ni sembahyang. Kan? Di Malaysia ni kan banyak masjid.
Ya. Ni masjid ni saya rasa ni pun 100 tahun lebih dengan umur dia kan. Masjid lama. Kan cuma dulu taklah seperti ni. Dan begitu juga mendapat ganjaran solat yang lebih banyak. Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam solat dalam mereka paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana paling jauh dalam perjalanan yang menuju masjid, orang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudiannya dia tidur. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ke rumah kan itu, ke semayang kan sebin dia kata. Yang ni dekat sini dia dah semayang tu, dia tunggu dulu, mungkin dia zikir dulu, mungkin dia cuba hafal ayat, mungkin dia mengaji dan sebagainya. Kemudian ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid dan dia tidak pernah ketinggalan dari salat. Kemudian ada yang berkata padanya, atau aku sendiri Ubay yang berkata padanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Nak tak kalau beli keldai? Aku belikan keldai untuk kau. Maka dia jawab, aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Itu cerita tadi tu. Kau boleh jalan-jalan, kau naik kereta pun jalan, parking jauh sikit, parking dekat Jasco Kerong. Aduh. Kan maksud itu kita parking tu berjalan ni pun ingat ni langkah, setiap langkah ni semua ada makna di sisi Allah Ta'ala. Iya tuan-tuan, jika kita ni nak buat baik ni, halangannya dua. Pertama nafsu kan, pertama nafsu. Yang keduanya ilmu. Halangan nafsu je nak habis semayang kan, baru tengah siap Allahu Akbar, tengah siap. Lepas tu anak, abang pergi mana? Pergi masjid lah. Abang kata nak pergi pasar malam. Yo pula, besok lah pergi masjid. Habis dekat nafsu dia anak-anak tadi. Ataupun abang pergi mana? Pergi masjid lah. Kata nak makan sama. Yalah besok lagi masjid. Ada bini tadi. Jadi nak kuat tu macam mana? Kono lawak lah. Abang pergi mana bang? Pergi masjid. Abang kata nak pergi pasar malam. Aku tunggulah pergi masjid kan lama pun. Pasar malam tu takkan tutup selagi abang kau tak sampai tau. Jadi tu kuat kan. Kan abang kata nak makan sama. Iya, I pergi tak lama dari. I pergi sekejap je. Kalau I nampak Imam Sabah nak ke depan kan, I akan ke depan. Imam Sabah tu baca panjang sikit, biar abang je ke depan. Dan make sure abang akan balik cepat. Okay, you tunggu I. Lalu apa you masak? Lalu kegemaran you nak ikan bilis telur dadah. Okay. Kan susah benar lauk kan. Iya, jadi makan sama. Bergolak tu lauk share tu. Dia pun masuk. Macam tu lah. Ya, jadi makna kekuatan jihad itu lawan. Satu lagi ilmu, sebab dia tak tahu. Tak tahu, konolah belajar. Tak tahu, konolah belajar. Rupanya macam ni, keadaan ni macam ni, keadaan ni macam tu. Konolah tahu. Ya, halangan-halangan memang ada. Nak pula ke rumah, tengok TV, kerasnya takdir. Mak kata tu. Kan? Apa? Belur untuk Firdaus 2. Macam tu kan. Saya tengok drama, saya tak tengok dah orang share dan TikTok. Kan? Bila tengok kan, ibu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah syok tengok drama. Dengarlah bisikan tu pula. Alah, tak payah pergi masjid pagi ni, kau dah selalu poi. Ini semayang lah ke rumah, setan ni kau jauh. Ayolah, jomlah semayang. Nanti dulu, kata setan. Tunggulah iklan. Tolong peh kau babak konting ni. Tak iyo pula, tunggu dah, nanggok lagi tunggu. Tak semayang ke tu? Lepas tu iklan tu berlari dari wuduk, dia nak semayang lagi. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Setan bisik lagi, macam dah habis iklan. Langsung sampai maghrib satu rakaat. Gila kau jawab tu. Ya memang. Dia boleh cerita lagi tu. Dia nak pergi semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mak dah lambik tadi. Relax, setan kata. Relax tak nak pergi awal-awal baik pergi. Yang penting kau pergi. Orang lain tu tak pergi lah. Okey lah kau pergi. Betul juga. Slow dia balik. Orang nak mula kita takbir lah, terperanjat lebih. Lambat dengan terus. Relax dalam hati-hati. Kau jatuh tu sombang kan lagi susah. Slow.
Yang penting kau datang. Orang lain tu langsung tak datang, betul juga, slow dia. Sampai kat masjid, orang dah habis bagi salam. Setan pun bisik, tak apa kau masukkan, kau salam je semua orang. Orang kan tahu pun kau tak semayang. Dah pula dah. Langsung tak semayang. Langsung tak semayang. Ada setan kacau. Kemudian boleh berwuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk salat lalu menyempurnakan wuduknya kemudian berjalan menuju salat yang fardu, lalu melaksanakannya bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis Muslim. Kelebihan saf pertama dan salat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia memberitahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan yang terdapat pada panggilan salat dan saf pertama lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentu mereka akan mengundinya. Seandainya mereka tahu apa terdapat dengan bersegera melaksanakan salat, tentulah mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada atmani salat isyak dan subuh, tentulah mereka akan menang. Sebab kenapa isyak dan subuh? Sebab dua salat yang paling susah nak datang. Lepas maghrib ramai yang balik. Ramai yang balik, nanti datang balik isyak, ada harapan. Ada harapan tak datang lagi. Malam tu lah, besok tu mungkin dia datang. Kalau siapa yang tahu kelebihan solat isyak dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makna kata orang akan datang kalau tahu kelebihan-kelebihan. Itu sebabnya penting nak memanggil orang datang semayang. Penting. Yang azan tu tu bagi budak-budak ni yang datang ni buat pertandingan azan, bagi dia azan, ikut tema. Azan kategori subuh lain, azan kategori maghrib lain. Dia mendayu tu lain. Maghrib dia mendayu sikit bagi masuk budak main bola tu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, dayu je tu. Subuh tak mau macam tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu je. Asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh. Kalau maghrib, hayya 'alas salat. Maghrib. Subuh, hayya 'alas salat. Tentu ya. Kan? Budak ni bapa apa bapa. Ini aku tak dengar aku cakap apa. Iya. Lepas tu bila as-salatu khairum minan naum. Macam tu. Pendek je. Orang lama dah tahu dah tu. Tak mahu ni. As-salatu khairum minan naum. Ramai malam kau kan. Namun as-salatu khairum minan naum. Macam apa? Tu nak kojut ni kan. Iya. Kadang-kadang orang nak keluar pergi subuh pun comel. Dongar azan ada orang kadang sorok base keluar tu. Tak peranyak orang keluar tu masuk dalam rumah balik. Mana tak pagi-pagi golap tu orang dia azan jam tu pula. Kadang siang dengan Bilal tu kan, apa orang tak ramai, kalau ramai macam mana lah ini azan subuh tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok orang tak ada. Allah jauh ni mana sini lah. Yang seorang tu pula baru sampai tinjau dekat sliding tu. Lah tak ada orang ni. Ni mau dah jadi imam ni kan. Balik dah. Ayo sahur. Kata.
Itu sebabnya kena ada ilmu yang kita yang risau. Dia dah tak ada ilmu, duduk saf pertama. Dia dah dengar tadi ceramah tadi. Kalau orang tahu kelebihan saf pertama, berambut dia, mengangkat macam tu dah. Saf pertama tak. Dia duduk saf pertama, kena ada ilmu juga. Buat imam malam tu kelabu lah, terlupa. Macam mana? Allazi sudah lupa belakang kan. Duduk belakangnya mana? Iya, tabarakalladzi biyadihil mulku berhenti tu. Yang belakang tu jadi hello, ada tokak kawan sekolah ada macam tolong. Dia jawab, tak ada pay tolong lah, siapa-siapa baca panjang. Saya imam tu lah salah, saya baca panjang. Ataupun tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Kontut imam tu, contoh. Maka bila imam tu kau tapi mubarakah, apa jadi pada orang belakang? Kodopan gantikan imam tu pula, dia jadi imam. Dia lah pusing. Kontut boleh batal. Apa tu gilo? Gilo kau juga. Iya, mudah-mudahan. Bayang tengah semayang, mati dalam keadaan tengah solat. Macam bahagia tu kan. Bila dia mengira, dia mati macam mana dalam solat, ya Allah, bertuah laki kau. Tapi jangan imam. Imam meninggal tengah sujud macam haro makmum weh. Yalah, kalau tu dah joki macam mana? Allahu Akbar. Last tu yang belakang mula panggil, mu ala sujud dia ini. Aduh, jadi seorang nak pegang bangku. Yang seorang tu siap tinyau. Bolong ni weh. Dia cakap dengan soalan. Yang seorang tu dia ingat. Dia tanya sebelah, weh, lama sujud. Orang sebelah tu tahu, weh, dalam sembahyang tak boleh cakap. Yang sebelah tu terangkan, saya baik aku tak cakap. Sama tiga tu batal. Ada maun dia macam tu. Tiga batal. Wih, dah batal lah solat kita. Cakap, tengok tak pusing imam tu, faham kembang Allahu Akbar, senyum ya imam tu. Iya tuan-tuan, kita ni belum tentu tu. Arwah hantu semakin hantu lebay. Arwah abah saya nama Haji Ismail bin El alias Lebay alias arwah Lebay kat waktu fikir. Sebelum dia meninggal, saya masa tu darjah 2. Sebelum dia meninggal tu, dia sampai dia sakit belakang dia muncul. Otak tu dia panggil dah, semua dah ada. Dia saya cakap dengan arwah-arwah saya, dia cakap, sampai dah lah, tinggal kau yang keluar, buka, balsu mau cari ya. Allahu Akbar. Tu cucur tu boleh dapat cucur. Itu lah dapat. Kita minta nak dapat, nak ada harapan datang saja selalu. Ada seorang saya pernah sekali ceramah dekat surau. Ada satu surau di Seremban. Dia memang kuliah subuh lah. Batal kuliah subuh begitu sebab ada seorang jemaah perempuan tengah duduk ni, nak tunggu waktu solat ni dengan telokongnya. Dia semayang kat kursi lah. Kursi dah tak dah, pun tinggal. Senyum ni masa nguruskan jenazah tu, dia senyum. Wajah jenazah tu nampak lah jernih tu. Ya nampak. Ini mati tengah karaoke, ada tom yum. Betapa dah kau pahala tu. Yang seorang tu, aku rasa dia lupa lirik lah. Yang seorang kat meja satu lagi, saya kunci lirik tu. Sama gitu. Sama gila tu. Mati pegang mikrofon, berpunggah bawanya nak pegang mikrofon. Malu lah. Tak payah. Jadi nak beritahu satu kisah sebagai penutup. Logo tak dengar penutup. Kisah tentang Sulaiman Ibnu Hamzah Al-Maqdisi, keturunan Ibnu Qudamah. Beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Kata beliau,
Aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali. Dan sehingga sekarang aku seakan-akan merasa masih belum mengerjakannya, padahal usianya ketika itu mencecah 90 tahun. Dia rasa yang 2 kali yang dia sembahyang sendiri tu, dia rasa macam dia belum sembahyang punya tu. Kalau dia ingat dia rasa nak kodok. Sebab 2 tu dia rasa macam dia tak sembahyang. Punyalah dia berjaya melazimi diri dia tu sembahyang secara istiqamahnya, dia sembahyang berjemaah. Ya. Jadi semoga kita juga menjadi umat yang hatinya dekat dengan masjid. Alhamdulillah, saya tengok berdasarkan pelbagai usaha yang dibuat oleh pihak masjid untuk memastikan jemaah rasa selesa. Malam ni datang ramai yang selesa. Kapet apa? Tabanam muka. Macam tu lah, bayangan aircon buka lama tu. Dia kalau berjual saja, dia bagi konten tu jual, nak beritahu aircon on, kipas buka, pintu pun buka, salju sampai ke jalan ni. Jangan main-main. Itulah handa masjid ni. Jadi datanglah ramai-ramai. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk terus istiqamah. Minta doa, ya Allah berikanlah aku istiqamah ya Allah dalam mendatangi rumahmu ya Allah. Mudah-mudahan aku istiqamah solat jemaah ya Allah. Allah yarham Haji Azmin Mustafa. Dia berjaya buat beberapa kali dalam hidup dia 40 waktu berturut-turut tanpa putus solat jemaah. Cuba kita letakkan azam tu. 40 waktu berturut-turut, tak tinggal satu pun. 40. Sebab dia akan menjadikan kita jadi istiqamah. Kita rasa seronok, tak ada, kita akan rasa nak datang ke masjid macam tu. Ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan. Rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Kita sama-sama lah mengimarahkan masjid, sama-sama lah kita amalkan apa yang disampaikan.